Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januari 2021 mengundurkan diri, Februari pula menjengah tiba. Masa berlalu tanpa kesedari, amanah dan tanggungjawab tetap diriba. Syukur Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnianya pada pagi ini, saya Muhammad Sibin Ayub bersama Encik Anwar Muhammad dari Pejabat Pendidikan Daerah Kelang dan Dr. Haidi Muhammad Kasran dari IPG Kampus Bahasa Melayu diberi ruang dan peluang untuk menggalas amanah dan tanggungjawab bagi membentangkan hasil inovasi yang telah kami jalankan yang bertajuk Kuadran Penyelesaian Masalah Alternatif Merungkai Isu Berdasarkan Interpretasi Data. Hasil kajian yang kami jalankan ini berpandukan 4 pernyataan masalah yang telah kami kenal pasti. Pertama, kebanyakan guru di sekolah sekadar memaparkan data saja tanpa merujuk pada permasalahan yang sebenarnya. Data hanya sekadar data. Maksudnya isu tidak menjurus katakan terlalu umum. Maksudnya isu pokok saja. Ya, isu tidak menjurus kepada persoalan yang sebenar. Pernyataan yang ketiga, intervensi yang dijalankan tidak direncana dengan teliti. Maknanya sebagai pihak pentadbir sekolah atau guru perlu ada penyediaan pelan tindakan intervensi yang berkesan bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Yang keempat, kebanyakan guru dan sekolah masih mengamalkan strategi kontang. Maknanya isu yang telah diperoleh masih sama saja dan tiada tindak susul yang lebih berkesan. Dari masa ke masa tetap menggunakan isu yang sama, sesuai yang sama. Dan pihak sekolah dan guru perlu strategi yang berfokus dan berstruktur bagi menyelesaikan masalah yang ada sepatutnya. Dan daripada pernyataan masalah yang kami peroleh ini, objektif inovasi yang kami jalankan ini, yang pertama, menginterpretasi data driver untuk penyelesaian masalah. Objektif yang kedua, merungkai isu akal yang praktikal dan impak positif. Yang ketiga, strategi berfokus untuk plan tindakan intervensi yang berkesan. Berdasarkan pernyataan masalah objektif yang kami peroleh, teori penyelesaian masalah yang kami peroleh menggunakan Brainsport dan STAN, kami telah kenal pasti 5. Ya, kami menggunakan IDEAL, I-D-E-L yang merujuk kepada identify, itu mengenal konsep masalah. D, define, ya, mendemonstrasi dan mewakili masalah. E, explore, ya, kita perlu menerapkan strategi. AX, bertindak pada strategi yang betul, dan looks, lihat dan nilai keberhasilan strategi. Teori penyelesaian ini kami menggunakan 6 model, menggunakan model 6 langkah. Yang pertama, ya, daripada model 6 langkah ni, kami gunakan pertama, kenal pasti masalah. Yang kedua, daripada masalah yang kami kenal pasti ni, kami analisis masalah yang ada. Dan yang ketiga, kenal pasti jalan penyelesaian yang sesuai dan tepat. Yang keempat, kami pilih penyelesaian yang terbaik berdasarkan masalah yang telah diperoleh. Bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Apakah konsep kuadran penyelesaian masalah? Kuadran bermaksud sukuan atau segmen. Penyelesaian masalah merupakan sebahagian pemikiran fungsi intelektual yang paling rumit. Proses kognitif yang berperingkat tinggi. Pengawalan, kemahiran yang lebih rutin ataupun asas. Kita lihat pada segmen-segmen yang terdapat dalam kuadran penyelesaian masalah. Yang pertama ialah menginterpretasi data. Yang kedua ialah merungkai isu. Yang ketiga, merencana intervensi. Menginterpretasi data menunjukkan bagaimana data ataupun sumber ataupun dapatan yang kita perolehi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, merungkai isu. Apa masalahnya? Yang ketiga, merencana intervensi. Apa sebenarnya yang hendak kita betulkan atau hendak kita tambah baik? Dan yang akhir sekali, mengupaya strategi bermaksud bagaimana kita nak laksanakan.
Kita pergi kepada segmen yang kedua. Segmen yang kedua, mari kita study dulu tentang tafsiran. Apa yang dimaksudkan dengan menginterpretasi data? Menginterpretasi data bermaksud membuat tanggapan terhadap data yang diperoleh. Sentiasa berfikir untuk menggunakan data bagi meningkatkan prestasi, menambah baik amalan dan tingkah laku. Tafsiran berbeza setiap individu. Namun, data boleh menemukan titik pertemuan. Data digunakan secara optimum. Ingat, interpretasi data. Tujuan yang pertama ialah memanfaatkan data untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, untuk mengkaji gaya pembelajaran guru dan murid berdasarkan trend unjuran prestasi. Memaksimumkan fungsi data selain menilai pencapaian. Evidence yang paling tepat sebagai penyediaan pelan tindakan intervensi dan yang akhir sekali berfungsi untuk membantu menetapkan isu akar. Apakah jenis akar data? Data yang pertama ialah data kuantitatif yang kita perolehi melalui data ujian, markah peperiksaan, dapatan soal selidik, dapatan sedarai semak, tahap penguasaan, ujian pencapaian. Data kualitatif pula ialah dapatan daripada pemerhatian dan dapatan temu bual dan sebagainya. Kita lihat trend unjuran prestasi yang terdapat dalam kajian saya, iaitu data menaik, data menurun, data turun naik, data menjunam dan naik, data mendatar, kita katakan data ngoknek. Okey, baik. Setiap data-data ini membawa maksud tertentu dari segi gaya pembelajaran guru dan murid. Contohnya, data menaik. Kita lihat data itu menaik dan menaik. Apa maksud data ini? Data ini membawa maksud kepada murid mempunyai motivasi dan dorongan dalaman untuk meningkatkan kebolehan, meningkatkan prestasi mereka. Bagi guru pula, menunjukkan bahawa guru ini seorang yang bermotivasi tinggi dan menghasilkan kreativiti pembelajaran yang menarik. Bagaimana pula dengan data mendata? Membawa maksud guru dan murid belajar dalam keadaan yang cukup selesa, dalam zon selesa, iaitu bagi murid sekadar lulus sudahlah, dah cukuplah. Bagi guru mengajar secara tradisional agak memuaskan pada mereka. Namun begitu, data-data ini masalah khususnya pengajaran dan pembelajaran dalam bilik data. Segmen yang kedua ialah segmen merungkai isu. Apa itu isu? Isu ialah persoalan, hal pokok, perbincangan, tajuk perbualan. Ianya satu isu adalah satu permasalahan yang besar. Masalah ialah keadaan di mana perkara yang berlaku tidak seperti yang kita inginkan. Bagi merungkai isu, kita lihat sifat pokok. Pokok. Pokok terdiri pada komponen yang lengkap, melengkapi. Ada dahan, ada ranting dan ada akar. Begitu juga saya analogikan dengan proses merungkai isu. Isu pokok terlalu umum, tidak spesifik, menyentuh banyak sangat perkara. Tentulah sukar untuk diselesaikan. Isu dahan masih umum namun ke arah spesifik dan khusus. Isu ranting dia lebih khusus. Dan yang kita nak cari sekarang ialah isu. Bagi ujian bahasa Melayu UPSR, kertas 2 adalah pokok. Kalau kita kata murid tidak boleh menjawab kertas 2, bermakna itu ialah isu pokok. Dan isu dahan ialah bahagian B. Bahagian B ataupun ulasan yang bermaksud bahawa ianya masih lagi umum dan perlu dispesifikkan lagi. Kalau kita kata isu ranting, maknanya isu yang murid tidak boleh kuasai ulasan ialah perkara yang berkaitan dengan kesatuan ayat. Dan akhir sekali ialah isu akar. Masalah sebenar murid ialah kata kunci untuk mendapatkan cetusan idea. Jadi kalau cikgu tahu itu adalah isu akar, bermakna mudahlah guru untuk menyelesaikan masalah. Ia satu proses untuk merungkai isu.
pokok, dahan, ranting dan sebaik-baiknya dapatkan isu akar. Intervensi. Perancangan intervensi merujuk kepada isu akar yang telah dikenal pasti melalui data. Terdapat 3 langkah pemilihan intervensi. Yang pertama, kenal pasti isu. Isu-isu ini adalah isu yang boleh dikawal. Yang kedua, kemukakan cadangan. Cadangan yang logik dan relevan. Yang ketiga, solusi atau pilihan. Pilihlah cadangan-cadangan yang praktikal, impak positif dan efisien. Contohnya intervensi 1, kenal ayat uraian dalam perenggan. Intervensi 2, pengurusan masa. Pelan tindakan intervensi, bolehlah kita mulakan dengan perancangan. Apa perancangan kita berkaitan dengan masa, keperluan sasaran dan sebagainya. Yang kedua, tool atau alat intervensi yang berkaitan dengan inovasi yang dihasilkan. Pelaksanaan kepada intervensi, penilaian dan akhir sekali tindak susul. Maksud strategi. Maksud strategi ialah ilmu tentang cara-cara merancang dan melaksanakan tindak tanduk. Dan maksud yang kedua ialah rancangan yang diatur, yang memperhitung pelbagai faktor untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Baik, strategi berprinsipkan 2 perkara, iaitu berfokus dan struktur. Berfokus, ada 5 perkara yang perlu difokuskan, iaitu kemahiran, contohnya kemahiran menulis. Fokus, contohnya simpulan bahasa. Bahan, contohnya buku teks. Sasaran, contohnya murid-murid UPSR G2. Dan yang kelima ialah fokuskan kepada masa. Kita nak murid jawab dalam masa 10 hingga 15 minit. Sementara strategi berstruktur menunjukkan prosedur bagaimana kita melaksanakan dan FUMT atau follow up, follow through yang menunjukkan tindak susul yang kita jalankan selepas daripada pelaksanaan tersebut. Saya ingin tentangkan juga tentang prinsip menstruktur intervensi. Pertama ialah menjurus intervensi. Intervensi, apa yang kita lakukan mesti menjurus kepada intervensi. Menambah baik, memulihkan, memantapkan dan mengukuhkan kemahiran murid. Fokus kepada isu akar, tidak lagi gunakan isu pokok, isu dahan atau isu ranting. Bukan amalan biasa, ya, sesuatu yang luar biasa yang telah dikaji berkali-kali. Bersifat kolaboratif dan berimpak positif. Contoh kuadran masalah yang lengkap saya paparkan juga di sini. Ya. Segmen 1, mengintegrasi data, dan segmen yang keempat, mengupaya strategi. Penyebaran kuadran penyelesaian masalah telah saya lakukan di peringkat PPD daerah Kelang. Di sekolah-sekolah daerah Kelang, kebanyakannya telah ketahui, hampir kesemuanya telah mengetahui tentang kuadran penyelesaian masalah melalui kumpulan-kumpulan guru. Yang pertama, penyebaran pertama ialah 40 buah sekolah menengah harian, sekolah asrama penuh, sekolah bantuan agama kerajaan. 93 ketua panitia bahasa Melayu sekolah rendah, iaitu 55 buah sekolah kebangsaan, 25 buah sekolah jenis kebangsaan Cina dan 14 sekolah jenis kebangsaan Tamil. Penyebaran ketiga ialah 160 orang guru kanan mata pelajaran, iaitu guru kanan mata pelajaran bahasa, sains matematik, sains kemanusiaan dan TVET. Apa medium yang saya gunakan untuk penyampaian? Iaitu bengkel kuadran penyelesaian. Keperluan kajian ini, untuk kajian ini, saya mendapatkan maklum balas daripada 40 ketua panitia mata pelajaran sejarah. Ini ialah hasil
kerja yang dibuat oleh beberapa buah sekolah di daerah Kelang dalam bingkil penyediaan kuadran penyelesaian masalah. Maklum balas yang diterima daripada sekolah berdasarkan pada 8 item soalan yang saya kemukakan, saya dapati bahawa dalam dapatan saya terdapat tahap masih lagi sederhana dalam penguasaan kuadran penyelesaian masalah. Ya, saya pun sedia maklum bahawa penjelasan penyebaran ini dilakukan semasa program kawalan pergerakan PKP yang diadakan. Jadi, terdapat beberapa rumus penyelesaian masalah ini akan dipertingkatkan khususnya pada segmen 3 dan segmen 4. Pemahaman dan penghayatan kuadran penyelesaian masalah lebih berkesan sekiranya bengkel bersemuka diadakan. Yang ketiga, pendedahan tentang kuadran penyelesaian masalah akan lebih menyuruh jika bimbingan semuka akan memberi impak kepada impak-impak positif. Dan akhir sekali, impak positif dapat dilihat melalui pencapaian murid melalui keputusan SPM 2020 yang akan datang. Tindak susul daripada inovasi ini ialah kita akan hasilkan satu manual penggunaan kuadran penyelesaian masalah yang setakat ini telah siap sedia 40%. InsyaAllah kami akan sediakan manual penggunaan masalah sebagai tindak susul inovasi kuadran penyelesaian masalah yang kita dedahkan pada hari ini. Hasil inovasi yang telah kami hasilkan, kuadran penyelesaian masalah, alternatif penyelesaian masalah merungkai isu melalui mengimplementasi data. Terima kasih. Padi bukit, padi seberang, buat santapan seenak rasa. Budi sedikit jadi penerang, buat pedoman anak bangsa. Usah dihirau penatnya mendaki, jalan berliku menahan bukit. Usah dihirau penatnya mengkaji, melerai susah, bukan sedikit. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.